Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Jangan-jangan tukar channel dulu, betul. Ni adalah Hello Doktor, istimewa sempena dengan Hari Kebangsaan 2021. Hari ini anda bertemankan kami berdua, saya Anim Izzati dan juga rakan tugas saya, Zaim. Hari ini bersama dengan anda. Betul, saya Zaim Zaini. Hari ini kami digabungkan je. Dah hampir 8 bulan kan Anim, kita program yang sama. Pertama kali kita bertemu dan digabungkan untuk special Hello Doktor tahun ini untuk Hari Kebangsaan 2021. Dan kami mendoakan semua penonton kami dekat rumah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian diberikan kesihatan yang baik, dimewahkan rezeki dan duduk rumah, stay at home. Kalau tak perlu keluar rumah, kita duduk rumah dan diam ya. Sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19, membantu each other ni untuk cepat-cepat mengembalikan bumi yang dah lama bersedih supaya kembali tersenyum. Amin, insya-Allah. Okey, jangan lupa diam-diam duduk kat rumah tu, keluarkan sahaja telefon bimbit anda, terus follow kami di Hello Doktor TV3 di Facebook, dan kalau mungkin nak komen apa-apa berkaitan dengan topik kita pada hari ini, cari saja di Instagram TV3 Malaysia, cari poster kami Hello Doktor. Hari ini topik kita manfaat pandemik. Apa yang anda boleh kongsikan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kongsikan saja. Dan jangan lupa untuk simpan dahulu nombor telefon kami 0377261603 seperti mana yang tertera sekarang ini untuk kita buka panggilan nanti. InsyaAllah kalau ada masa kita akan adjustkan panggilan anda tu, okey? Ya, betul. Seterusnya kita akan kongsikan kepada anda untuk mengetahui topik apa yang akan dibincangkan. Pada hari ini, kita nak anda saksikan dahulu bingkisan yang telah pun disediakan. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak hampir 2 tahun lalu ternyata memberi kesan yang besar kepada kehidupan masyarakat. Pelbagai industri seperti pelancongan dan perniagaan turut terjejas akibat pandemik yang berlaku. Ramai yang kehilangan pekerjaan. Di samping itu, pergerakan manusia seluruh dunia telah dihadkan. Namun, sebalik segala cabaran ini, ada juga kebaikannya. Kualiti udara dan alam sekitar menjadi lebih baik di beberapa kawasan. Siapa sangka norma baharu yang pada awalnya kekok untuk dipraktikkan sekarang sudah jadi kebiasaan. Justru setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Teruskan menonton hingga ke akhir siaran bagi mengetahui bagaimana pandemik mengajar kita menjadi individu yang lebih baik buat masyarakat dan negara. Ya, itu dia kita kongsikan sedikit kepada anda pengenalan awal berkaitan dengan topik kita pada hari ini, manfaat pandemik. Selalu sangat kan Zaim kita dengar tentang berita hari-hari berita kematian, hari-hari berita kes positif dan sebagainya. Tapi apakah pembakar semangat kita untuk teruskan kehidupan? Macam mana sekalipun kita harus meneruskan kehidupan yang ada sekarang ni dan menghargai apa yang berlaku. Bagaimana kita tukarkan mentaliti kita, betul tak kan? Ya, betul. Jadi untuk cerita tentang perkara itu pastinya yang lebih pakar dan arif lah. Ya, betul. Dan untuk siaran istimewa Hari Kebangsaan 2021 Hello Doktor ini, kita nak bersama dengan tetamu secara alam maya, secara panggilan bervideo bersama dengan Dr. Tengku Asmadi selaku perunding motivasi pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Doktor. Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Amin? Apa khabar Zaim? Alhamdulillah, sihat. Kami harapkan Doktor juga sihat di sana Doktor ya. Ya. Okey, Doktor, kita faham sekarang ni kita dah masuk, kata orang tu kalau bercakap tentang pandemik COVID-19 ini, di mana dah pun nak masuk tahun kedua dah. Dah hampir 2 tahun kita bersama hidup dalam keadaan wabak COVID-19 ni. Dan kita faham sentiasa kita dengar di paparan radio, televisyen, laman sosial semuanya yang sedih-sedih belaka. Tetapi mungkin juga Doktor nak kongsikan bersama penonton Hello Doktor pada petang ini, bagaimana kita boleh melihat wabak ini menjadi manfaat kepada kehidupan kita sesi keluarga Doktor. Silakan mukadimahnya Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang menonton program Hello Doktor bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, memang benar seperti mana yang telah dinyatakan bahawa kita dah pun masuk tahun yang kedua dah dalam keadaan pandemik PKP ini sebenarnya, dan sepatutnya pada tahun yang kedua ini kita sudah pun biasa dengan norma baharu ini. Dan kita kena yakin bahawa apa yang Allah datangkan kepada kita pasti akan ada hikmahnya yang tersendiri. Sebab Allah tidak pernah menjadikan sesuatu perkara itu sia-sia. Setiap apa yang Allah datangkan
pasti ada hikmah, pasti ada sebab, dan tidak ada sesuatu itu yang berlaku secara kebetulan. Tak ada. Jadi oleh sebab itulah kita kena insaf dan kita kena tengok dan kita kena cari apa kekuatan dan kita kena bangkit daripada ujian dan cabaran, dan kita perlu meluruskan apa yang mungkin bengkok selama ini, dan kita kena terima bahawa ujian ini datang kepada semua orang. Bukan kita di Malaysia saja, tetapi satu dunia. Jadi oleh sebab itu tidak ada orang yang boleh kata kita sahaja yang kena. Tak, semua orang kena. Jadi kalau kita nak merintih, kita nak merungut pun, semua orang sedang berdepan dengan ujian, dengan kemelut, dengan bencana yang sama sebenarnya. Melihat kepada keadaan yang berlaku kan, pastinya kalau kita nak tutup mata sebelah tu tak bolehlah. Sebab memang ada perkara positif. Kita melihat dunia semakin segar. Kita melihat banyak pencemaran-pencemaran yang sebelum ini berlaku, ada positifnya. Kehidupan kita juga banyak masa bersama dengan keluarga. Cuma bagaimana agaknya kita nak melihat perkara ini lebih menutupi segala kekurangan pandemik yang kita dah lalui sekarang ni, Doktor? Okey, pertamanya sekali, apa juga berlaku, kita kena syukur dulu. Syukur sangat-sangat sebab Allah datangkan kepada kita pandemik. Kita ingat tak kalau sebelum ini bagaimana keadaan tsunami yang berlaku di Aceh? Masa tu tak kira tua, muda, yang beramal, yang berilmu, yang jahil, kaki maksiat, semua kena sapu. Sekali datang tsunami, semua kena sapu, tak ada ruang untuk mereka lari. Tetapi dengan kita, Allah datangkan satu musibah, kita rasa besar ni, COVID ni. Tetapi sekurang-kurangnya, kita masih boleh duduk di rumah, kita boleh total lockdown, kita boleh ada PKP, kita boleh buat social distancing, penjarakan sosial, kita boleh jaga kebersihan, kita boleh ambil vaksin. Bermakna pelbagai perkara yang boleh kita lakukan untuk apa? Untuk mengelakkan diri kita kena musibah ini tadi. Tetapi kalau kita bandingkan dengan musibah lain yang datang, kita tak ada cara nak lari. Jadi oleh sebab itu, pertama sekali kita syukur. Sebab mungkin dengan datang musibah ini, Allah nak elakkan kita daripada kena musibah yang lebih besar. Kan? Sebab Allah jadikan apa pun mesti bersebab. Jadi mungkin Allah nak elak dari gempa bumi, dari banjir besar, dari ribut taufan. Jadi oleh sebab itu Allah hantar COVID-19 ini. Dan bila Allah hantar sesuatu, mesti ada perkara-perkara positif yang boleh kita pelajari. Kita tengok hari ini. Kalau sebelum ni kita lihat orang yang suka maksiat, pusat maksiat dibuka berleluasa, tutup. Berbulan-bulan dah tutup. Dan bila kita ni pun orang yang jenis kaki maksiat, bila dah tutup tak boleh buat maksiat, cuba ambil peluang ini untuk didik diri. Sebab apa? Sebab kalau dulu tabiat kita tabiat yang buruk, hari ini kita didik diri untuk membina tabiat-tabiat yang baru. Jadi bila duduk dekat rumah ni lama-lama, akhirnya terbina satu tabiat yang baru. Bila dah buka pusat maksiat pun kita dah tak ada hati dah. Sebab apa? Dah berbulan dah aku tinggalkan benda tu. Jadi kita dah terbiasa. Dan begitu juga dia membuka kepada peluang-peluang untuk kita menerokai bidang-bidang yang baru, kehidupan teknologi yang baru, cara belajar yang baru, cara bekerja yang baru. Kita tak pernah dengar PDPR sebelum ini. Kita tak pernah work from home sebelum ini kan. Tetapi dengan adanya pandemik ini, kita dah mula upgrade, mempertingkatkan diri kita menguasai teknologi. Sebenarnya lah, ramai ibu bapa ni, Anim dengan Zaim ni, ramai ibu bapa yang merungut juga kepada saya tentang susahnya berdepan dengan pembelajaran anak-anak PDPR disebabkan oleh COVID ni. Ramai. Tetapi kita kena faham bahawa apa yang sedang kita lalui hari ini sebenarnya sudah dijangkakan. Teknologi work from home, belajar online, ini sudah dijangkakan sebelum pandemik datang lagi. Kita dah pernah dengar Microsoft Virtual Academy, Apple Virtual School, Google Classroom. Benda tu wujud sebelum pandemik. Jadi pandemik sebenarnya mempercepatkan, menjadi pemangkin, mempercepatkan kita menguasai teknologi masa depan itu. Kita kuasai hari ini. Dan sebab kita tak ada pilihan. Maaf Doktor, kita melihat ini sebagai peningkatan produktiviti juga Doktor kan? Doktor, cuma rakan kita di media sosial ada berkongsi pandangan. Ayuh sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Ini dia
Nurul Wahida Abdullah. Saya rasa satu manfaat yang saya dapat lihat semasa pandemik COVID-19 ni, masyarakat lebih menitik beratkan kebersihan. Ke mana-mana senantiasa memakai mask, membasuh tangan, sanitize tangan. Itu satu perubahan yang baik. Masya Allah, inilah betul kan? Ya. Dan kita dah rasa selesa dengan keadaan tu, walaupun pada awalnya agak kekok untuk kita menjaga. Tapi sekarang ni kalau tengok lengkap ya, contoh SOP yang lengkap. Zaim tak boleh nak ke mana-mana kalau tidak ada sarung tangannya, face shield dan juga masknya. Itu memang dulu kita rasa macam mustahil nak lakukan. Sekarang ni kita kena hidup dan cuba, kata orang tu, berkawan dengan wabak ini sebaik mungkin supaya kita tak terkena lah ya. Yang paling penting sekarang ni, anda yang menonton, kami mohon untuk anda duduk dekat rumah dan tonton kami sampai ke hujung siaran sebab banyak lagi nak dikongsikan dalam rancangan istimewa Hello Doktor hari ini. Jadi anda jangan ke mana, kembali lagi selepas ini, okey? Pandemik ini telah mengajar saya untuk lebih menghargai masa dengan mempelajari skill dan teknik kehidupan yang bermanfaat. Contohnya memasak, bercucuk tanam dan membuat kerja rumah. Pandemik ini juga telah mengajar saya untuk lebih aktif berkomunikasi bersama rakan dan pensyarah sewaktu pembelajaran atas talian. Sebagai contoh, bertanya kepada pensyarah sekiranya tidak faham dan bertukar pendapat bersama rakan sewaktu menyiapkan tugas saya yang diberikan oleh pensyarah. Pandemik ini telah mengajar saya untuk lebih menjaga tentang keselamatan dan juga kesihatan diri, di mana saya sering membasuh tangan dan juga memakai penutup muka apabila keluar rumah untuk menghindari daripada terjangkiti virus COVID-19 ini. Bukan itu sahaja, pandemik ini juga memberi iktibar kepada semua orang tentang betapa pentingnya mengambil berat terhadap keluarga dan juga rakan-rakan. Sebagai seorang pelajar, pandemik mengajarkan saya banyak perkara yang penting. Contohnya, saya telah dapat memperluaskan lagi ilmu pengetahuan saya dalam bidang teknologi maklumat dan juga komunikasi. Jika dulu saya hanya menggunakan kertas mahjong untuk melakukan sesi pembentangan, tapi kini saya menggunakan PowerPoint, Prezi, Canva, Google Slide dan banyak lagi untuk menjadikan sesi pembentangan saya menjadi lebih menarik. PDPR membuka mata saya bahawa gadget dan internet bukan sahaja platform untuk mengakses social media, games dan movies, tapi banyak lagi manfaat yang kita boleh perolehi daripada internet. Oleh itu, saya menyuruh kita semua untuk menghargai teknologi yang kita ada dan menggunakannya dengan sehabis baik. Pelajar-pelajar kita dan mereka juga menunjukkan peningkatan keyakinan diri bercakap depan kamera. Kalau perasan kan? Hebat betul. Hebat betul. Sebab ini mungkin juga terima kasih kepada PKP. Kan? Kena belajar secara dalam talian dan sebagainya, atas talian dan sebagainya. Itu meningkatkan keyakinan mereka. Pendapat mereka tentang bagaimana pandemik ini memberikan manfaat. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Kita bincangkan tentang manfaat pandemik, bagaimana kita nak menukarkan fikiran kita kepada yang lebih positif. Mungkin soalannya, silakan. Soalannya, okey, untuk doktor kan, okey, pandangan doktor apabila dulu masa memula dilaksanakan SOP dan sebagainya, kita rasa sukar, betul tak? Rasa alamak susahnya, nak kenakan mask pun susah, nak pakai face shield susah dan sebagainya. Semua susah belaka. Tapi sekarang ni, bagaimana doktor melihat masyarakat kita dah terbiasa dengan SOP yang dah pun ditetapkan? Okey, memanglah sebab memang pepatah mengatakan Allah bisa tegal biasa. Dan dia mengingatkan saya juga pada ketika dulu, waktu pertama kali bagaimana tali pinggang keledar diperkenalkan kepada pemandu. Zaman tu saya muda lagi. You all semua memang tak rasa. Dan ramai orang rasa rimas, rasa susah nak pakai. Tetapi hari ini tak pakai pula rasa macam tak kena. Betul. Kan? Melengkap gaya juga sekarang. Kan, dengan bila kita pakai mask, ya, kita nak bawa hand sanitizer, nak jumpa orang tak bersalam, kemudian bersembang duduk jarak jauh-jauh. Pada peringkat permulaan memang terasa kekok. Tetapi lama-kelamaan bila dah masuk kepada tahun yang kedua, kita berkeadaan sebegitu, semua orang faham. Dan kita tak dianggap biadab pun bila kita jumpa orang, kita tak bersalam, kita berjumpa orang cakap jauh-jauh. Orang dah tak anggap biadab. Kalau tidak dulu orang kata apa biadab jumpa orang pun tak bersalam. Sekarang dah jadi norma baharu. Jadi kita
raikan kita selagi keadaan tidak selamat, selagi COVID ni tidak berakhir, maka keadaan kita ni kita perlu lakukan dan pastikan ia diamalkan, dan semua orang kena ada dalam kepala ni, kena fikir, bukan fikir bahawa aku takkan kena fikir aku mungkin masa seterusnya. Ini dia. Mindset ni kena tukar. Ramai orang bila dia kata aku takkan kena, bila dibuat kelonggaran untuk keluar makan, bekerja, maka kadang-kadang kerana kita ada pemikiran bahawa aku takkan kena, ada yang pakai mask, letak bawah hidung, letak bawah dagu, kan? Jadi ini semua sebab mereka fikir aku takkan kena. Kita kena ubah cara fikir dengan mengatakan aku berkemungkinan mangsa yang seterusnya. Jadi bila kita ada kemungkinan tu, kita jaga diri kita. Kita tutup, kita tak rasa benda itu satu keadaan terpaksa sebab kita jaga keadaan keselamatan semua orang. Jadi benda ni sebenarnya satu kebiasaan akhirnya. Doktor, melihat kepada mereka yang terkena, diuji dengan wabak ini, keluarga mereka, ahli keluarga mereka yang kehilangan dan sebagainya, mungkin ada persoalan ataupun ada kenyataan bolehlah tak kena lagi. Kami yang diuji ni, bagaimana untuk menaikkan semangat mereka bahawa ujian yang ditimpa mereka ini ada sesuatu hikmah di sebaliknya mungkin, doktor? Okey, kita tengok tak ada orang minta kena COVID ni, tak ada orang minta. Kita semua minta dijauhi. Sebab kita semua tidak tahu sejauh mana kekuatan imun sistem badan kita, antibody kita untuk melawan virus corona ini tadi. Mungkin ada orang mempunyai antibody imun sistem yang tinggi yang menyebabkan dia kena tetapi tidak berlaku apa-apa kepada dia. Dan kita juga kena faham, walaupun macam saya dah ambil 2 dos vaksin, tetapi saya tetap tak berani untuk keluar sewenang-wenangnya disebabkan kita tengok yang positif COVID masih lagi pada tahap tinggi. Itu lebih 20,000. Jadi walaupun saya dah ambil dos 2 kali, tapi saya tidak sewenang-wenangnya kata aku dah kebal. Tidak, kita tetap berhati-hati, kita tetap jaga kita sebab kemungkinan itu boleh berlaku. Jadi kepada mereka yang dah kena dan pulih, maka alhamdulillah kita ambillah nikmat itu sebagai satu nikmat, seolah-olah kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Taala untuk hidup kali kedua, kan? Maknanya bila kita sedar bahawa kematian itu boleh datang sekelip mata, dengan tiba-tiba segala nikmat, segala kemewahan yang ada depan mata kita ini kita boleh tinggalkan begitu saja. Jadi mereka yang pulih daripada COVID ni perlu mempunyai kesedaran yang tinggi, kekuatan yang tinggi, keyakinan yang tinggi pada Allah dan syukur yang amat tinggi. Sebab apa? Mereka sebenarnya dipilih untuk teruskan kehidupan ini. Dan bagi kita pula jangan pandang rendah. Yang masalah sekarang ni, masyarakat pandang rendah kepada keluarga yang kena COVID ni. Kan? Mereka rasa macam tak nak dekat, tak nak jauh, rasa macam orang bawa virus, macam seolah orang bawa penyakit. Kita kena faham. Kita terus menjalinkan ukhuwah dan sebagainya. Tak perlu pergi ziarah ke rumah, tak perlu jumpa dekat-dekat. Kita boleh masih menjalinkan ukhuwah dalam talian dan sebagainya. Jangan menjauhi seolah-olah kita jauhkan daripada sesuatu yang kotor, yang jijik, yang haram. Ini bukan satu cara kita hidup bermasyarakat. Kita rasa mereka yang diuji, tapi sebenarnya kita yang sedang diuji, sama ada kita betul ataupun tidak bertindak terhadap ujian itu, kan? Doktor, kita nak kongsikan juga, ini seorang individu, beliau merupakan YouTuber lah, kan? Zaman sekarang panggil YouTuber ataupun pempengaruh di YouTube ini, Adil Hidayat Rosli, seorang yang telah pun survive dalam keadaan COVID-19 ini, pernah menjadi pesakit COVID-19 tahap 4. Beliau berkongsikan kisah perjalanannya, cukup memberi makna sekali. Ayo sama-sama kita saksikan. Kalau anda sayangkan keluarga anda, sayangkan kawan-kawan anda, saudara mara anda, janganlah bagi mereka ada kena COVID macam ni. Pada permulaannya tu saya mula demam. Dalam beberapa hari yang pertama tu demam saya memang agak teruk lah sampai saya tak boleh nak bangun. Waktu tu saya memang dah jalani ujian saringan COVID dan memang dah disahkan positif. Jadi saya diarahkan untuk kuarantin diri di rumah lah.
Okey, jadi lebih kurang seminggu lepas tu demam saya dia mula reda. Waktu tu saya dah boleh buat aktiviti harian dan saya sangka lah kan saya dah mula pulih. Tapi bila masuk waktu senja tu malam ni saya akan mula demam balik dan keadaan ni dia berterusan sampai minggu yang kedua. Dan dalam minggu yang kedua itulah saya baru perasan saya dah mula rasa pening dan ketat dada ni ataupun orang kata susah nak bernafas ni bila nak melakukan aktiviti harian biasa, contohnya nak berjalan, tukar baju dan sebagainya. Jadi saya beritahu dekat isteri saya tentang kesusahan saya untuk nak bernafas ni dan beliau periksa tahap SpO2 saya tu menggunakan oximeter dan waktu tu bacaannya hanyalah 84% sahaja. Jadi pada hari tu juga isteri saya bawa saya ke Hospital Putrajaya. Jadi di Hospital Putrajaya ni doktor maklumkan yang saya ni adalah pesakit COVID kategori 4 dan terus lepas tu saya dimasukkan ke dalam ward COVID lah. Okey, jadi sepanjang saya berada di hospital tu, untuk beberapa hari yang pertama tu, kesukaran saya untuk nak bernafas tu menjadi lebih teruk daripada hari yang sebelumnya. Saya sentiasa perlukan bantuan oksigen. Jadi waktu tu, ada beberapa kali jugalah saya rasa macam nak pitam ataupun nak jatuh bila saya cuba bangun daripada katil ataupun cuba nak pergi ke tandas. Nak melakukan perkara-perkara biasa, contohnya seperti nak berdiri, nak ubah kedudukan badan atas katil, semuanya rasa susah. Malah nafas saya ni sangat pendek. Kalau saya cuba nak tarik nafas dalam kan, saya akan rasa sangat sakit dekat dada tu. Tapi Alhamdulillah setelah seminggu lebih berada di hospital, saya dibenarkan untuk pulang ke rumah. Cuma dalam seminggu pertama masa pulang ke rumah tu, saya tak boleh nak melakukan sebarang aktiviti. Nak mandi, nak semayang, nak berjalan, nak naik tangga, tukar pakaian, semua akan menyebabkan saya rasa sesak nafas. Dan yang paling teruk sekali, saya tak boleh nak bercakap dengan lancar. Setiap kali bercakap, saya akan mengah. Jadi percakapan saya itu sangat pendek. Isteri saya kan, dia belikan saya tangki oksigen. Jadi seminggu pertama saya dekat rumah tu, saya memang selalu kena gunakan oksigen. Okay, tapi Alhamdulillah, selepas beberapa minggu, keadaan saya bertambah dengan sangat baik seperti apa yang anda boleh lihat sekarang ni. Isteri saya dah divaksin semasa beliau dijangkiti COVID dan kesan COVID terhadap beliau tu adalah jauh lebih rendah berbanding dengan saya. Itu yang pertama. Perkara kedua pula yang saya pelajari adalah sama ada kita ni pesakit COVID ataupun kita ada ahli keluarga yang dijangkiti COVID, kita jangan putus asa. Kita kena sentiasa berfikiran positif dan berusaha untuk pulih. Itulah antara salah satu ikhtiar kita untuk sembuh. Okey, itu dia. Syukur Alhamdulillah. Okay, Ariel Hidayat tadi dah kembali sembuh. Pejuang COVID-19 tahap 4 berjaya berjuang. Jadi bagi saya lah sebenarnya kan, bagi penonton semua, ingat kalau ada keluarga, kawan-kawan yang terkena dengan COVID-19 ni, kita jangan menjauhi mereka. Kita harus bertanya khabar sebab mereka bukan jenayah, bukan buat jenayah ya. Mereka terkena. Kita harus beri sokongan moral kepada mereka dengan apa cara sekalipun selagi kita mematuhi SOP. Okey, banyak lagi kami akan bincangkan sembang-sembang petang kepada anda yang menonton ya. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang selebriti terkenal. Naim Daniel akan bersama kita juga di Hello Doktor. Jangan ke mana-mana, okey? Okey, tapi belum lagi. Belum lagi. Masih lagi belum. Tapi kita ada masa sedikit. Kita nak war-warkan juga kepada anda semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3. Di situ nanti kita akan buat naik poster dan sebagainya kerana apa-apa sahaja komen ataupun pandangan anda ataupun mungkin kalau anda nak ajukan pertanyaan kan ataupun apa-apa sahaja idea topik untuk kita bawakan dalam siaran Hello Doktor, boleh sahaja. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Di awal tadi kita dah kongsikan apakah mungkin keadaan yang perlu kita tahu tentang manfaat pandemik ni. Cuma sekarang ni berkaitan dengan kita nak mengadaptasi keadaan norma baharu. Pembudayaan adaptasi untuk norma baharu ni sangatlah penting. Ada yang mungkin masih lagi ambil remeh tentang keadaan ini. Walhal itu yang sebenarnya menjadi penguat semangat kita untuk terus kekal survive dalam keadaan ini, Doktor. Okey, pertamanya sekali kita kena ingat kita kena kurangkan berada di tempat orang yang ramai. Tak perlu keluar jika tidak ada keperluan. Tak perlu nak keluar habis satu keluarga, nak memenuhi pusat beli belah ke pergi makan minum di kedai dan sebagainya. Kita kena kekang perkara yang sebegitu bagi mengelakkan diri kita atau keluarga kita terkena dengan COVID-19 ini. Lebih-lebih lagi dengan varian baru. Varian Delta Plus, varian Lambda yang dikatakan boleh tersebar melalui udara dalam satu tempoh masa yang sangat pantas. Betul. Kan? 15 saat kan kita berjumpa, bercakap sekejap kita dah kena. Jadi oleh sebab itulah untuk mengelak daripada itu, antara norma baru ialah kena
seronok, kena biasa duduk rumah, bekerja dekat rumah, kena biasa, kena seronok berada di sisi keluarga, kena seronok belajar daripada rumah. Jadi bila kita lihat itu sebagai satu keseronokan, maka kita tak akan rasa bosan, kita tak rasa merungut. Terus terang saya kata ya, bermula daripada fasa total lockdown yang baru-baru ni, dah 2 bulan 3 bulan ni, saya langsung tak keluar. Dan ada yang nak minta saya buat baru ni buat rakaman di studio tapi kena keluar, saya minta maaf, saya minta ampun, saya kata minta maaf, saya memang tak keluar, saya memang tak jumpa orang. Sebab apa? Sebab itu adalah antara cara saya nak jaga keselamatan saya dengan anak-anak yang ramai ni semua supaya tak dijangkiti. Dan begitu juga misalnya antara norma baru, bila kita banyak berurusan secara dalam talian, orang hantar barang, kami lambai kat luar, minta dia letak barang tu dekat luar, kami keluar dengan spray sanitize dulu, tinggalkan. Kemudian dah beberapa jam baru kami ambil barang-barang tu masuk ke rumah. Sesiapa yang keluar rumah, balik jangan nak pegang, jangan nak sembang, terus naik bilik air. Buka baju, pakaian semua, mandi bersih-bersih dulu, baru bercampur gaul dengan ahli keluarga di rumah. Jadi benda-benda ni bila kita biasa jadikan kebiasaan, lama-kelamaan tak pelik dan tak membebankan. Kita kena faham bahawa benda itu adalah satu perkara yang kita mesti buat sebagai langkah berjaga-jaga. Tapi kalau ditakdirkan kita nak kena juga, itu kita tak boleh buat apa-apa. Itu sudah ketentuan ilahi. Bila kita dengar, kita rasa macam doktor ni betul-betul seronok melakukan perkara itu sampailah ianya jadi kebiasaan. Okey, cakap tentang kebiasaan ni kan, doktor kan. Bagaimana doktor melihat semangat masyarakat, kejiranan dalam membantu juga mereka yang terlibat dengan wabak COVID-19 ni, doktor? Okey, pertamanya sekali saya lihat ada dari segi kejiranan bagusnya. Sekarang kita ada banyak mereka bukan saja membantu mereka yang ada terkena COVID, tetapi membantu mereka yang terkesan dari segi ekonomi akibat daripada masalah pandemik ini, masalah kemelut keuangan. Kita kena faham ya, mungkin ada di antara jiran kita yang dah tak ada beras pun nak makan, tak ada tepung pun nak dimasak. Jadi oleh sebab itu dari segi kejiranan saya nampak, saya memang seronok tengok, sebab boleh dikatakan setiap taman, setiap tempat dia ada bank makanan disediakan. Kan? Ada orang jiran-jiran yang beli beras lebih, beli sardin, beli minyak masak lebih, letak dekat situ, dan ada orang dekat situ pula yang diamanahkan untuk jaga supaya tak ada orang datang ambil sekali 5 kampik beras di seorang aja kan. Jadi semangat kejiranan yang sebegini perlu diteruskan. Kan? Dalam grup WhatsApp kita ada masalah, tolong beritahu orang. Jangan diam-diam, nanti masalah itu kita akan berdepan dengan stres, tekanan dan mungkin boleh bawa kepada perkara-perkara itu yang tak masuk akal. Itu yang kita tak nak tu kan. Betul. Itu yang seboleh-bolehnya kita nak elakkan. Kan? Kalau ada masalah, berkongsilah bersama dengan mereka yang rapat. Baik doktor, kita nak rehat sekejap. Kepada anda penonton-penonton Hello Doktor, kita nak saksikan selepas ini kita akan bersama dengan seorang selebriti yang juga telah pun melakukan kerja-kerja kemasyarakatan. Inilah agaknya impak positif terhadap selebriti-selebriti tanah air kita. Okey, kita akan tahu perjalanan beliau seketika nanti di Hello Doktor. Okey, selamat kembali bersama kami dalam Hello Doktor pada petang ini. Dan kalau anda semua nak turut sama bersama kami untuk berkongsi pandangan ke, pendapat ke, pertanyaan ke, boleh terus klik follow dekat Facebook rasmi kami, Facebook Hello Doktor TV3. Dan boleh kongsikan pandangan mereka ataupun apa-apa semangat yang boleh dikongsikan bersama kami di sini. Juga kalau nak sembang-sembang boleh juga ya, telefon kami di 03 77 26 1603. Dan kita nak kongsikan satu rakan Facebook. Macam rakan kita ni di media sosial dah pun kongsikan sedikit pandangan. Rashid Amzari, saya rasa banyak manfaat yang saya dapat
dari pandemik ni, macam pada bulan Mac hari tu wife saya baru bersalin. Alhamdulillah, dalam pantang saya sentiasa ada masa untuk menemani dia. Ini adalah perkara yang sememangnya disukai oleh para wanita. Sebab suami duduk di rumah bertemankan isteri. Dan bersama-sama. Kadang-kadang dia suka, kadang-kadang macam dia kita apa, kita exit sebab satu. dulu kadang-kadang sebab kita nak happy-happy je. Dulu suami sibuk bekerja, kan kurang masa isteri. Sekarang bila suami pun kerja di rumah, gunakanlah sebaik-baik mungkin. Okey, ada satu lagi pandangan yang kita nak raikan. Ini dia. Sebagai pelajar daripada Muhammad Hakim, sebagai pelajar saya rasa pandemik ini membantu untuk perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Ini disebabkan kos penganjuran pun rendah. Buat dalam Google Meet pun boleh. Dulu nak cari bahan apa-apa kena cari dalam buku dan majalah. Sekarang ni type je di skrin, beribu-ribu sumber keluar. Cuma kena pandai pilih saja. Betul. Ramai orang yang mungkin sebelum ni macam kurang kepada sosial media, online platform. Sekarang ni semuanya kita boleh gunakan dan cari maklumat dalam online platform saja, mudah. Kan? Sebenarnya banyak tahu kalau kita fikirkan balik apa manfaat yang kita dapat. Salah satunya ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau ada perasan, ramai sangat selebriti kita yang dah pun bukan sahaja melakukan penghijrahan tetapi hijrah hati. Kan, yang mereka ingin melakukan, tunjukkan contoh yang baik yang boleh diikuti oleh kita semua untuk bersama-sama menangani kesusahan masyarakat. Naim Daniel antara selebriti yang kerap melakukan aktiviti ini, iaitu food bank, dan dari rumah ke rumah, kawasan ke kawasan. Masya Allah, satu usaha yang sangat murni dan pastinya ramai yang berada di belakang Naim lah. Berada bersama dengan Naim. Sebelum tu nak tanya, ini rambut PKP ke? Style baru ni. Nama dia terpaksa kumpul dulu kan, sebab hari tu kita dapat potong rambut. So, rambut PKP lah nampaknya. Tak apalah, dapat tetap kacap di situ ya. Okey betul. Naim, sebagai seorang selebriti, kata Naim tadi kan, bagaimana Naim tercetus dengan idea untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan seperti food bank ni dan sebagainya, Naim? Pada mulanya sebab Naim percaya ramai yang terkesan dan tertekan kerana PKP dan juga pandemik sekarang, dan Naim sendiri merasakan macam tidak salah untuk kita yang mungkin mempunyai kelebihan sikit, kemampuan untuk kita sama-sama berkongsi rezeki, sebab Naim percaya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, dan juga ini kita nak tunjukkan walau macam mana kita dalam situasi yang getir pun, kita sebagai masyarakat Malaysia, tak kira lah daripada apa sektor sekalipun, kerajaan ke swasta ke, dari industri hiburan ke maupun tidak, kita sebenarnya sama-sama rakyat yang hendak sama-sama membantu dalam apa cara kita mampu. Dan Naim rasa Naim pun ingin cuba untuk jadikan bukti sebagai blueprint pada especially the youth, golongan muda yang seangkatan dengan Naim, untuk kita tak mengira waktu ataupun umur dan ketika untuk kita cuba untuk melakukan kebaikan, so that kita dapat lihat ramai lagi dan kita dapat tunjukkan kepada masyarakat di mana anak muda pun mampu berbakti kepada masyarakat, insya-Allah. Ya. Naim, ada tak satu perasaan yang berbeza sangat? Perasaan lega lepas tolong orang, lepas tengok orang tu dapat keluar daripada kesusahan. Perasaan ini dapat dirasai oleh mereka yang benar-benar membantu. Apa yang Naim rasa lepas Naim selesai melakukan perkara-perkara tu? Naim percaya empati ni adalah satu perasaan ataupun kita katakan rasa yang tak mampu dibuat-buat. Kita percaya benda ni datang sepatutnya genuinely daripada orang yang melakukan perkara tersebut. So bila Naim dapat membantu serba sedikit mereka yang dalam kesusahan dan sebagainya, kita dapat reflect diri kita balik. Sebenarnya bila kita membantu orang, Naim percaya kita sebenarnya secara tidak langsung membantu diri kita balik untuk tengok keadaan sekeliling. Kalau macam sebelum ni Naim hanya keluar ke rumah untuk pergi show, untuk performance, studio recording tanpa kita tengok masyarakat sekeliling. Bila kita turun, kita melakukan rapat umum dengan masyarakat, kita dapat tengok macam-macam lapisan. Mereka yang dalam kesusahan dan sebagainya, serba sedikit membantu untuk mengisahkan diri sendiri dan untuk kita beringat di mana roda tu bulat kan. Kita percaya kadang hari ni hari kita, mungkin pada masa akan datang kita tak tahu pula bagaimana nasib kita pada masa akan datang. So Naim sendiri dapat this one sort of little reflection di mana untuk jadikan benda ni sebagai pedoman untuk okay, I have to make sure walau macam mana pun jadi kita kena percaya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, dan untuk kita sama-sama pandang manusia semanusia yang mungkin. Sebab dalam ini, dalam banyak-banyak benda kita nak hilang, kita adalah tak nak hilang ihsan. Kita tak nak hilang manusia antara diri kita. So itu yang cuba buktikan dari Naim. Steady Naim, sebab ada perasaan itu di usia yang sangat muda. Masya Allah. Okey, sekejap. Kita ada pemanggil yang kita nak raikan sekarang ni. Katanya Zakri dari Melaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, apa yang nak dikongsikan bersama dengan kami? Okey, saya nak kongsikan pada petang ini pasal isu kita PKP, ada manfaatnya PKP semua ni kan. Jadi saya sebagai seorang ibu bapa kan. So kita dulu tak ada masa bersama dengan keluarga. Bila ada PKP ni, semua kan stay at home, bekerja dari rumah. So banyak masa dengan keluarga. Jadi kalau dulu kita pergi kerja dah pukul 7 dah keluar kan. Tak sempat anak pergi sekolah, dah keluar. Balik rumah, anak pun dah balik dah pukul 9 malam, baru balik rumah. So sekarang ni tak ada alasan untuk kita kata kita tak ada masa bersama dengan anak-anak kita. Yang kedua, kita pun boleh masak menu-menu sihat tau. Sebab dulu jadi kita tak jadi ada masa lain nak cerita masak. kan? Yang penting masak. Jadi tak jadi lain cerita kan? Okey. Sekarang ni kita boleh masak menu sihat. Tapi saya tengok kan, sekarang ni walaupun bekerja dari rumah, ramai pula yang minta fast food balik. Apa ni? Order fast food. Jadi kita tak dapat masak jugalah. So kita kena tukar dari segi. Okey, tak apa. Mungkin boleh jadikan aktiviti yang lain pula kan di rumah. Cik Zakri, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kita. Ya. Jaga diri. Assalamualaikum. Itu dia pandangan seorang suami juga sebenarnya. Kalau berebut dengan bini itu tak apa, berebut je lah. Jadi kita masak keluarga kita kan. Yang paling penting, okey. Naim pula, Naim. Macam mana Naim melihat bila Naim sekarang tinggalkan keluarga ke macam mana? Ke Naim bersorangan dekat rumah? Naim sekarang tinggal untuk di rumah sendiri dan kadang-kadang ada juga Naim bertinggal dengan kawan-kawan yang dekat sini kan sebab Naim ada management. So untuk melalui hidup di fasa PKP ni sebenarnya kita percaya ramai orang kat rumah dah mungkin agak burn out and kita pun dapat bertemu secara maya macam ni je and sometimes kita pun rindukan that human touch macam dulu kan. So kena biasakan diri and also ini merupakan ruang untuk Naim belajar dan maybe anak-anak muda sekarang belajar di dalam cara hidup normal yang baru dan cara mereka untuk temui mereka punya minat ke mereka punya interest ke apa semuanya dalam cara yang baru, semuanya dekat rumah. So we have to be creative as much as possible. Kena mengisi masa kosong lah sebab kalau ada kawan-kawan penonton yang tinggal bersorangan, kerap-kerap kata je khabar juga. Tak boleh dibiarkan, takut mereka je diperas ke sunyi ke apa, telefon tanya khabar. Baik, Naim sekejap ya. Penonton pun sekejap kita nak reda-redakan walaupun rindu nak tengok muka Naim di kaca TV. Tapi tak apa, kita nak kongsikan bersama dengan anda semua laporan istimewa yang disediakan. Ini berkaitan dengan seorang medical assistant yang telah pun berusia 29 tahun. Sebenarnya sepanjang 5 tahun beliau berkhidmat dan di waktu pandemik ni macam-macam ragam pesakit COVID-19 yang beliau dah jumpa, beliau dah ada pengalaman. Jadi pengalaman yang cukup berharga, semoga boleh menjadi muhasabah kita juga. Jom sama-sama kita kongsikan apa yang nak diceritakan. Assalamualaikum. Nama saya Farin Fatah bin Amir Sharifuddin, berumur 29 tahun, berasal dari Kuala Terengganu. Telah berkhidmat sebagai penolong pegawai perubatan selama 5 tahun. Antara tugas-tugas saya selaku penolong pegawai perubatan terlibat untuk mengambil pesakit positif di rumah dan menghantar pesakit ke hospital, dan juga saya terlibat dengan aktiviti di lapangan seperti mass sampling, mana sampling besar-besaran dilakukan di kawasan PKPD sebelum ni seperti PKPD di PPRD Serejang, PKPD di PPI Air Panas, PKPD di Kampung Baru. Saya pasti rakan sepenjawat saya yang lain juga pasti melalui situasi yang mencabar seperti saya juga, mana saya mengambil pesakit yang positif dan dalam keadaan mabuk dan bertindak agresif sepanjang dalam perjalanan ke hospital, dan kami terpaksa menghubungi pihak polis untuk meredakan pesakit tersebut, dan pesakit tersebut berjaya dihantar ke pusat kuarantin. Dan antara yang lain, situasi yang mencabar bagi kami adalah mengambil pesakit yang agak degil untuk ke pusat kuarantin, di mana pesakit tersebut memaki hamun kami
menghadir memarahi kami untuk mengambil ahli keluarga beliau untuk dihantar ke pusat kuarantin. Harapan saya pada masyarakat di luar sana agar semua dapat mengambil vaksin dan mencapai imuniti kelompok insya-Allah pada hujung tahun ini, dan negara kita dapat bebas dari wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Itu dia perkongsian yang cukup bermakna sekali. Kalau anda yang berada di rumah mengeluh sebab PKP tak boleh keluar rumah, tak boleh lepak dengan kawan, anda bayangkan individu ini dan juga barisan hadapan kita yang lain. Tidak cuti dah setahun lebih. Cuti dibekukan, mereka haruslah bekerja melayan pesakit COVID-19 yang macam-macam ragam pastinya. Itulah pengorbanan mereka. Walaupun kita kata bersyukurlah kan ada lagi kerja, tapi itu yang perlu dilalui. Cabaran berbeza untuk setiap manusia. Ya, syukurilah apa yang ada. Okey, sekarang ni kita nak menyapa lagi kita punya rakan Facebook yang turut nak berkongsi. Semua nak berkongsi pandangan, pendapat, soalan sebagainya. Kita keluarkan sekarang Facebook yang untuk kita baca bersama-sama. Daripada Nur Mazila Adam, manfaat yang agak ketara, kurang kedengaran kes-kes kecurian, pecah rumah serta jenayah-jenayah yang lain terutama di kawasan kejiranan saya sejak berkuasa PKP tahun lepas. Yelah, dah semua orang stay at home ya. Betul. Pencuri pun takut nak masuk rumah kita sebenarnya. Kan, dia tahu kat rumah tu ada keberadaan semua orang di rumah. Okey, itu satu yang kita mungkin terlepas pandang, itu dikongsikan oleh rakan kita di social media. Jom kita bersama dengan Naim Daniel sekali lagi. Naim. Masih ada di situ. Okey Naim, kami difahamkan juga Naim kat rumah pun dah mula dah bercocok tanam ada pokok bonsai katanya. Dah ada pokok ya. Cerita sikitlah macam mana boleh terbitnya minat tiba-tiba nak bercocok tanam, buat bonsai dan sebagainya. Kenapa bonsai yang dipilih? Naim rasa kita cubalah untuk keep ourselves dalam keadaan yang baik, mental terjaga, sebab Naim percaya sekarang pun ramai orang yang terkesan bukan sahaja dari segi kewangan, malah kesihatan mental masing-masing, sebab bila kita dah terlalu burn out dengan semua benda, kita cuba untuk cari ruang kan bila dalam tekanan. So macam Naim sendiri pun tak terkecuali untuk ada this time yang kita rasa macam kadang-kadang emosi kita ada, kita punya breakdown kita, but then we have to make sure kita kena bangkit dari situ. Dan daripada situ dah nak cuba datang dengan hobi-hobi baru, macam kita nak tanam pokok, and kita pun rasa macam benda tu jadikan sebagai satu komitmen baru di mana kita boleh somehow ada this kind of nature interaction juga, sebab kita lama tak keluar. Kadang-kadang rasanya nak tengok pokok kat luar pun dah lama tak tengok, jadi kita bawa lah pokok ke dalam kediaman sendiri untuk kita sama-sama semai, kita katakan hobi baru tu, so that kita tak rasa macam kita ni hari-hari stagnan je, kita punya jadual itu je kan. But then kita ada komitmen lain kita boleh tambah, and benda tu pun somehow menjadi satu terapi untuk diri sendiri. Ya betul, terapi macam Zaim dengan Anim pun sama juga kita sejak PKP ni hari-hari bercocok tanam. Ada ke berdekatan pokok bonsai tu? Boleh tunjuk sikit? Tunjuk. Ke kat luar? Kat luar. Okey, tak apa. Mungkin lepas ni pokok-pokok lain juga yang kan, sebab ini bila dia dah beli sekali tu dia ada rasa macam ketagih sikit kan, nak beli pokok lagi. Cari pokok lagi. Okey. Naim, kita nak rehat seketika Naim. Seketika nanti kita akan masih lagi bersama dengan Naim Daniel dan juga Dr. Tengku Asmadi masih lagi bercerita tentang manfaat pandemik seketika nanti. Hello doktor. Hai, Assalamualaikum. Saya Amin Masdi. Harapan saya untuk Malaysia adalah semoga Malaysia cepat sembuh dan pulih dari pandemik COVID-19 ini. Dan kepada semua rakyat Malaysia, jaga diri, jaga SOP. Semoga kita terus kuat dan teruskan usaha kita, teruskan semangat kita. Dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Harapan saya kepada Malaysia setelah melalui cabaran ujian pandemik COVID-19 selama hampir 2 tahun, mudah-mudahan Malaysia akan lebih bebas beradaptasi dengan baik dengan pandemik COVID-19 ini. Dan saya berharap juga kepada semua rakyat Malaysia, walaupun diuji, walaupun teruji, kita semua akan terus bersatu padu untuk memastikan Malaysia melangkah dengan lebih baik di masa akan datang. Harapan Wani untuk Malaysia agar Malaysia menjadi lebih baik daripada sebelum ini dari semua segi dan aspek, baik dari segi
ekonomi dan juga kesihatan dan sebagainya. Dan pesanan Wani untuk rakyat Malaysia, siapa yang belum vaksin, silalah daftar untuk vaksin, ambillah vaksin. Bersama-sama kita mencapai ke arah herd immunity. Stay safe, jaga diri semua. Assalamualaikum. Terima kasih Amir Masdi, Misha Omar dan juga Wani yang berkongsi dengan kita kan. Itulah harapan selebriti kita dan pastinya ini merupakan harapan kita semua sebagai rakyat Malaysia ke arah yang lebih baik lagi dari segenap aspek, insyaAllah. Ya, betul. Amin. Dan kita kena teruskan berjuang hidup dalam keadaan sekarang. Jangan takut tetapi tingkatkan kesedaran SOP masing-masing. Okey? Baiklah, kita masih lagi nak bersama dengan dua tetamu kita di talian sekarang ini. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Tengku Asmadi dan juga Naim Daniel. Okey, saya tanyakan doktor dulu boleh tak? Okey, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan lagi bersama kita di Hello Doktor sekarang ni kan. Macam mana lagi supaya kita sebagai masyarakat menjadi contoh sesama sendiri dalam menjalani kebaikan hidup dalam wabak COVID-19 ni, doktor? Okey, di samping kita ialah sambil saling. Dia perkataan yang selalu saya kata, perkataan keramat adalah perkataan saling. Saling memahami, saling membantu, saling bertolak ansur, saling memberi, saling. Semua perkataan saling ini kalau kita pegang bermakna kita boleh hidup secara aman dan harmoni. Contohnya kalau dalam rumah tangga, bila dah 24 jam mengatap muka yang sama dan maka akan timbul rasa bosan, tak dinafikan kan, dan akan timbul pertengkaran kan. Di situlah perlu ada perkataan saling tu tadi, saling memahami, saling bertolak ansur, saling pujuk memujuk, saling tegur menegur, saling menasihati. Jadi bila kita pegang kepada perkataan keramat saling tu, dan insya-Allah kita dapat keluar daripada masalah ini bersama-sama. Dan kita kena pegang satu kepercayaan juga, iaitu tidak ada masalah yang akan kekal sebagai masalah selama-lamanya. Sebab apa yang sedang kita hadapi hari ini, walau teruk bagaimana sekalipun, sekurang-kurangnya kita tengok kita masih lagi sangat bagus kalau kita berbandingkan dengan negara-negara yang terlibat dalam peperangan misalnya kan. Yang mana lagi kita rasa ya Allah tak ada apa, rumah tak ada, semua tak ada. Kurang-kurang kita kena bersyukur sebab kita ni masih lagi berada dalam keadaan selamat, aman dan masih sebagainya. Masih lagi boleh berada bersama dengan keluarga, doktor kan? Alhamdulillah, insyaAllah, doktor. Mungkin soalan saya seterusnya kepada Naim pula di akhir perbincangan kita ni. Naim, saya pasti anda dapat banyak DM katakan mereka susah. Anda menghadapi situasi turun padang melihat kesusahan mereka. Apa yang ingin dikatakan sebagai pembakar semangat rakyat Malaysia, peminat-peminat Naim sendiri sebagai seorang selebriti yang mungkin boleh jadikan contoh, insyaAllah. Silakan Naim. Naim percaya selepas hujan mesti ada pelangi dan segala apa yang berlaku ni kita bersama-sama. Walaupun kita lecet yang berbeza dan sebagainya, tapi sakitnya itu kita sama-sama rasa. Naim cuma harap doa untuk orang ramai di sini untuk sama-sama ada kebersamaan hati untuk saling menjaga nyawa, menjaga diri, menjaga harta benda dan semua di sekeliling anda. Dan Naim harapkan agar kita sama-sama dapat menuju ke arah Malaysia lebih sihat. Amin, insyaAllah. Sama jaga diri, insyaAllah. InsyaAllah. Kita harapkan yang terbaik juga. Doktor, pembakar semangat padat, ringkas dan paling dekat di hati rakyat Malaysia sempena dengan Hari Kebangsaan 2021 ni. Silakan, doktor. Okey, saya ingin mengambil kesempatan ni sebab bagus juga ni dah dekat 31 Ogos ni. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-64 tahun kepada semua, dan tema kita baguslah, Malaysia Prihatin, sesuai sangat dengan pandemik kita yang kita perlu prihatin dan juga merdekakan fikiran kita untuk menjadi insan yang satu hati, yang berjaya, yang reda, yang berlapang dada, yang sabar, dan insya-Allah kita dapat merdekakan diri kita daripada pandemik ini juga, insya-Allah. Ya, dari Naim kita dengarkan apakah ucapan Hari Kebangsaan. Silakan Naim, ringkaskan, insya-Allah. Kepada kita semua, selamat Hari Merdeka yang ke-64, dan Naim percaya kita tidak pergi berperang seperti mana tok nenek moyang kita untuk mencapai kemerdekaan dahulu, tapi sekarang perang yang kita nak sama-sama merdekakan diri kita adalah daripada COVID-19 ni. Harapnya kita sama-sama menang perang yang bersama dan harap semuanya berada di bawah lindungan Allah SWT. Boleh ke kalau kita nak dengar 5 saat sahaja suara Naim bagi yang merindui, apa sahaja lagu yang nak didendangkan sebelum kita tamatkan siaran? Boleh ke Naim?
Boleh. Okey, go. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Masya Allah. Thank you Naim. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih juga doktor bersama dengan kami dari awal sehinggalah ke sekarang ini. Dan kami nak ucapkan kepada kalian berdua lah, stay safe kan? Ya betul, jaga diri dan sama-sama kita terus memberikan manfaat terbaik buat masyarakat kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari yang lain. Okey, Assalamualaikum semua. Salam. Itu dia Dr. Tengku Asmadi, pakar motivasi kita, dan juga Naim Daniel, selebriti jemputan kita pada hari ini, berkongsi selama 1 jam, macam-macam yang dikongsikan. Dan mungkin Hari Kebangsaan 2021 ini yang perlu kita tahu adalah inilah negara kita. Apa-apa yang kita lakukan bersama-sama berganding bahu. Apa sahaja yang jadi, insya-Allah kita ke arah yang lebih baik untuk Malaysia ku. Betul, sama-sama kita manfaatkan untuk Hari Kebangsaan 2021 ini, kita perangi wabak COVID-19 bersama-sama. Baiklah, untuk minggu depan kita ada topik yang lain pula untuk anda ketahui, iaitu tentang kanser tidak mengenal mangsa. Jadi sama-sama kita juga boleh anda turut sama untuk kita perbincangan minggu depan dalam pada hari yang sama juga waktu yang sama, Ahad 5.30 petang pada minggu depan. Jangan ke mana-mana tau. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Bye. Aku rindu banyak tempat, rindu banyak benda, dan aku rindu mengembara. Oh, I miss a lot of people, miss a lot of places, I miss a lot of things, oh yeah, and I miss all the adventure.